Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Cikgu Zura. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk matematik tahun 4 dengan tajuk pecahan, kemahiran tolak pecahan yang penyebutnya tak sama. Murid-murid boleh rujuk juga buku teks muka surat 75 hingga 79. Dan latihan hari ini kita akan buat dalam buku kerja muka surat 28. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. 6 2/7 tolak 4 tolak 1 1/2. Okey, langkah yang pertama adalah kita tengok dia punya penyebut. Okey, penyebut tak sama. Okey. Satu penyebut dia 7, satu lagi 2. Jadi kita kena samakan dulu penyebut. Jadi cikgu tulis kat sini sifar 7 sebab sini penyebut dia 7. Okey, ni 2. Jadi sini sifar 2. Jadi kita isikan dulu sifar. Okay, kita ambil sifar kecil dulu ya. 2. Dapat lagi 7. Belum kan? 2, 4, 6, 8. Tak jumpa pun cari sampai jumpa. 10, 12, 14, 16. Okay, kita buat sifar 7 pula. 7, 14, 21. Dah ada lah sama. Mana yang sama? Ni kita ambil sini 14, sini 14. Untuk sifar 7, kita perlu darabkan dengan 2. Jadi kita darablah dengan 2. Okey. Sifar 2 ini kita perlu darabkan dengan 7. Jadi kita darablah dengan 7. Jadi kita tulis balik apa yang kita darab. So kita akan dapat sini 6. 4/14 tolak 4 tolak 1 7/14. Okey, jadi bila kita faham, bila kita nak menolak, kita tak boleh tolak 3 nombor terus. Jadi kita kena tolak 2 nombor. Macam ni. Okey, jadi kalau awak nampak macam mana cikgu nak tolak, ini nombor bercampur, ini nombor bulat kan? 4/14 ni nombor bercampur. Yang ni nombor bulat. Macam mana saya nak tolak? Okey, kalau awak andaikan dalam bentuk lazim, kita tunjuk dalam bentuk lazim. Katanya cikgu tunjuk sini. 6 nombor bulat. 4/14 pecahan. Tolak dengan 4 ini nombor bulat kan? Jadi kita letak kat nombor bulat lah. Okey, kita 4. Okey, boleh tak kita nak tolak? Maksud dia. Jadi kita tengok sini. Ni nombor bulat, saya tolak dengan nombor bulat. Okey. Nombor pecahan, saya akan tolak dengan nombor pecahan di sini. Ada tak nombor pecahan kat sini? Okey, tak ada kan? Tak ada, maksud dia nilai dia sifar. Bila sifar, tak ada masalah lah sebab memang boleh ditolak. 4/14 boleh tolak dengan sifar. Jadi kita akan dapat jawapan dia 4/14. Jadi sini 6 tolak 4 kita dapat 2. Jadi kita dapatlah jawapan untuk yang kurungan merah ni kan. Yang kita hasilkan tolakkan yang pertama. Jadi kita tulis balik. Saya dapat sini 2. 4/14. Okay, tolak yang belum siap tadi 1 7/14. Macam mana pula saya nak buat ni? Sama juga kalau cikgu buat dalam bentuk lazim. Kan bentuk lazim 2. Dalam bentuk lazim. Okey, cuba padam sini. Okey. Saya nak tolak yang ini pula kan. Jadi kita akan dapat 2. Okey, 4/14. Nak tolak dengan 1, 7/14. Okey, jadi kita tengok kat sini. 2 tolak dengan 1. Okey, boleh. Jadi kita tengok yang ni 4/14. Boleh tak tolak dengan 7/14? Okey, tak boleh kan? Jadi kita kena pinjam. Jadi bila kita pinjam dengan 2 ni akan tinggal 1. Okey, 1 yang kita pinjam tadi, kita pindah pergi pecahan. Bila jadi pecahan, 1 yang kita pinjam tadi, 1 tadi adalah 14/14. Okey, jadi kita letak sini, saya tambah dengan 14. Macam tu. Okey. Jadi bila
kita tambahkan 4 tambah 14 ni kita akan dapat 18. So, kita dapat dah sini 18 per 14. Tolak dengan 7. Jadi, kita dapat sini 11 per 14. Okay, 1 tolak 1, 0 habis. Jadi, jawapan kat sini ialah 11 per 14. Ini sahaja jawapan dia. Okey, kita akan tengok soalan yang kedua. 9 tolak 3, 3 per 5 tolak 3 per 10. Okey, langkah yang pertama adalah kita tengok dulu dia punya penyebut. Okey, penyebut sini 5, sini 10. Jadi, tak boleh kita nak buat operasi tolak. Kita kena samakan dulu penyebut. Jadi, cikgu tulislah sifir kat sini. Ni penyebut dia 5, jadi kita buat sifir 5. Ni penyebut dia 10, kita buat sifir 10. Jadi, kita isikan kat sini. Sifir 5, 5. Okay, 10. Okay, dah nampak jumpa sama kan ni 10? Jadi pilihan kita ialah kita ambil nilai 10. Okay. Jadi untuk sifir 5 tadi ni, kita ambil, kita perlu didarabkan dengan 2. Nampak ni? Maksudnya 5 darab 2 akan dapat 10. Jadi yang ni kita pun darab 2 lah. Bila penyebut darab 2, pengangka pun darab dengan 2. Okey, untuk nilai 10, cuba kita tengok 10. 10 ini kita ambil 1 kan? 1 darab 10, 10. Jadi, kalau darab dengan 1, tak perlulah kita buat. Tapi kalau nak tulis untuk awak faham pun boleh. Tulis je lah saya perlu darab dengan 1. Okey, lepas tu salin balik soalan yang kita dapat. Sini 9 tolak dengan 3. 6 per 10. Tolak dengan 3 per 10. Okey, bila kita faham, bila kita nak menolak, kita tak boleh tolak 3 nombor sekali. Jadi, kita kena tolakkan 2 dulu. Macam ni. Okey. Kalau awak tengok macam ni, awak tak faham. Sebenarnya, kalau dalam bentuk lazim, cikgu tunjukkan. Katakan kita buat pecahan ni dalam bentuk lazim kan. Okey, ni nombor bulat 9. Cikgu nak tolak dengan 3, 6 per 10. Nampak tak? Ini nombor bulat. Okey, yang ini nombor bulat. Ini nombor bulat. Kita nak tolak dengan nombor bulat. Okey, sekarang ni, ini nombor pecahan. Pecahan wajar kan? Okey, atas ni ada nombor tak? Macam mana nak tolak? Dia macam sifar lah kan? Bila dia macam sifar, jadi kita kena pinjam. Jadi kita pinjamlah dengan 9. Kita pinjam 9 tinggal 8. Satu yang kita pinjam ni kita akan bawa ke sini, dia akan jadi pecahan. Okey, berapa pecahan dia? Okey, tengok penyebut. Penyebut semua berapa? 10 kan? So dia akan dapat 10 per 10. Kalau penyebut dia 9, dia akan dapat 9 per 9. Kalau penyebut dia 2, dia akan dapat 2 per 2. Okey, jadi bila jadi macam ni, kita boleh tolak lah. Kita nampak macam ni kita nak tolak kan? 10 tolak 6, kita akan dapat 4 per 10. 8 tolak 3, kita akan dapat 5. Jadi jawapan yang dalam kurungan ini, yang kita buat kurungan tadi ni, kita dapat hasil dia. Okey, 5. 4 per 10. Lepas tu kita tolaklah dengan nombor yang ini. Yang ni kita tak tolak lagi kan? Kita tolak pula yang ini. 3 per 10. Okey, yang ini nombor bulat. Nak tolak dengan sini tak ada nombor bulat kan? Okey, tak ada masalah. Jadi kita boleh terus tuliskan sebagai 5. Okey, 4 tolak 3, 1 per 10. Okey, jadi ini jawapan dia. Okey, baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi, jangan lupa buat latihan dalam muka surat 28. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi.